Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan dan salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Zamari LC? Doa saya anda berbahagia bersama keluarga. Begitu juga dengan saudara Anwar Jibin. Waalaikumsalam, saudara Acik Warisan, Hafiz Wan Basirun, Syarul Azam, selamat malam dari Kota Baru dah. Mudah-mudahan. Tapi nampak Kota Baru peningkatannya ada. Salam untuk semua teman-teman. Saing-saing belaka. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, apa khabar saudara? Saudara Ibrahim Cik Muda, waalaikumsalam. Saudara Fatas Saleh. Begitu juga dengan Ruby Din. Apa khabar Bi? Doa saya anda berbahagia bersama pasangan dan sentiasalah menyantuni kasih sayang, saudara. Saudara Openg Temu, apa khabar? Orang Sarawak. Gitu juga saudara Abu Nem, saudara Muhammad Hanafi. Salam dari Tanah Merah, itu daripada saudara Yusuf Awang. Mudah-mudahan saudara berbahagia bersama keluarga. Begitu juga dengan Muhammad Fuad, saudara Yahya Yaakob. Saudara Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Sihat ke di Sungai Petani sana? Nampak gayanya varian ni naik sangat ku. Begitu juga dengan Acip Pindra, saudara Muhammad Sani, saudara Bakat Ahmad. Terima kasih atas doa menjaga kesihatan saudara Muhammad Hashim Maddin. Waalaikumsalam, saudara Royal Crown, saudara Azim, Perindu Kristal. Aduhai, nama sedap sangat tu. Saudara Perindu Kristal. Begitu juga dengan saudara Nizam Zabran. Waalaikumsalam, salam perjuangan. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan Bera, Pahang. Orang Pahang ke? Begitu juga dengan saudara Mak Amit, saudara Azmi Omar, pencerahan, terima kasih. Saudara Wak Sukimin, Wak Kijan, hadir daripada Pandan Indah. Begitu juga dengan Jaka Linglung, Coca-Cola, Tok Wah, saudara Syukur Jamil, Atuk Wah, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf kerana malam ni banyak perkara nak kita bercakap, saudara. Baik, seperti biasa, saya harus memberi pencerahan kepada saudara apa yang berlaku pada negara kita. Kerana hari ini tanggal 6 Februari 2022, kira-kira 56 hari lagi kita akan menuju hari yang penuh kebahagiaan bagi kita, iaitu hari Ramadan Al-Mubarak. 56 hari lagi saudara. Dan hari ini adalah hari yang ke-690 COVID-19 menyerang negara kita. Jadi sebagai peringatan, sebagaimana yang nyatakan oleh saudara Muhammad Azmi dari Kota Baru, dia kata bahawa COVID mula menyerang negara kita adalah pada 23 Januari tahun 2019. Ingat, itulah tarikh malang bagi negara kita, 23 Januari 2019. Dan hari ini saudara, nampak gayanya negara merekodkan peningkatan kes yang terlalu tinggi, bagi saya tinggi sangat-sangat, iaitu sebanyak 10,089 kes, tinggi saudara. Dan kita melihat bahawa trend peningkatan ini mula kita dah rasakan sejak semalam. Semalam 9,117. Menurut Khairi Jamaluddin, negara kini telah pun memasuki gelombang penuh varian Omicron. Dan kes katanya akan mencecah ke angka 15,000 tak lama lagi. Itu kenyataan daripada Menteri Kesihatan. Dan menurutnya masih ada sekitar 1 juta lagi warga emas yang tidak disuntik. Sebab itulah dalam ciapannya, Khairi kata tolong maklum kepada orang-orang tua kesayangan anda untuk mendapatkan dos penggalak dengan segera. Saya bila sebut dos penggalak tu saya tarik nafas. Sebab saya ambil dos penggalak, tiba-tiba saya pula yang tersadai di rumah, saudara. Kalau saya cakap lebih nanti orang kata saya anti vaksin. Kemudian melalui ciapannya dan menerusi respon kepada bacaan model SIER yang dimuat naik oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, model SIER ini menunjukkan kes harian COVID-19 yang dicatatkan seharian dan unjuran kes daripada 31 Ogos 2021 sehingga 31 Mac 2022, saudara. Aduh, nampak gayanya saya semakin ngeri saudara. Memang saya semakin ngeri tengoknya.
Dan kata Tan Sri Syam, fully into Omicron wave. Artinya kita sudah memasuki wave itu, gelombang Omicron. Kes katanya akan mencecah sehingga setahap 15,000 tidak lama lagi. Dan masih ada 1 juta warga emas yang tiada dos penggalakan. Ya. Jadi saya rasa tinggi sangatlah saudara. Bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih juga kepada saudara Rio yang tidak henti menghantar kiriman kepada saya berhubung dengan kedudukan COVID-19. Karena hari ini dengan jumlah 10,089 warga yang dijangkiti oleh virus corona ini, menjadikan jumlah terkumpul adalah 2,914,220 orang. Kematian semalam adalah 14 orang. Lebih 32,000 dah yang dijengah maut kesan daripada COVID-19. Dan laporan yang Rio hantar pada saya, di Perlis hari ini ada 44 orang jangkitan. Di Kedah lah, sebab saya katakan Kedah tiba-tiba mencanak naik. Semalam 847, hari ini 904 orang. Lenjan kita saudara. Begitu juga di Pulau Pinang juga turut naik 542 daripada 522. Di Perak semalam 231, hari ini 321 saudara. Di Selangor terus mencanak saudara. Semalam 2,490, hari ini 2,549, menjadikan keseluruhan warga Selangor sudah 826,986 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Wilayah Persekutuan ada 491, Putrajaya 61, Negeri Sembilan juga nampaknya ada peningkatan 464. Begitu juga di Melaka 457 jangkitan. Dan yang paling menghairankan saya, secara tiba-tiba saja Johor semalam 901, hari ini meningkat kepada 1,582 jangkitan di Johor. Johor peningkatan yang agak tinggi 1,582, yang kedua tertinggi di belakang Selangor. Pahang 624, di Terengganu 213, Kelantan 471, ada sedikit kelegaan. Dan di Sabah yang ketiga tertingginya iaitu 1,285. Tak tahu bagaimana Sabah boleh tinggi. Di Labuan 23, dan Sarawak alhamdulillah masih lagi kekal dengan 2 angkanya, iaitu 58 orang. Dari dengan jangkitan 10,089 orang hari ini, berarti untuk bulan ini saja, bulan Februari saudara, jangkitan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah mencapai 43,462 dalam tempoh 6 hari saja saudara. Ini jumlah yang terkumpul. Terima kasih saudara Rio atas kiriman berita-berita yang menyangkupi ataupun yang menentu soal virus corona. Kita mendoakan saudara Rio sihat walafiat dan sentiasalah memberi kita informasi-informasi. Beliau berkhidmat di Universiti Malaya saudara. Baik saudara, lenjan nak bercakap soal COVID-19 ni, kita masuk seketika minta izin untuk e-commerce saudara. Ini ruangan e-commerce ni penting. Cari rezeki saudara, berniaga lah. Tadi kalau saudara mempunyai produk untuk diwawarkan, hubungilah Al-Azhar di talian 011-330-41241. Memanglah Al-Azhar sekarang sibuk dengan haruman setangi wakur dan juga parfum daripada Timur Tengah. Wangian Arab, saya baunya sedap, segar badan bila pakai. Saya pakai Amir Al-Hud. Begitu juga bolehlah saudara memesan undang tok dan juga balu berdal, produksi ibunya. Serta jangan lupa untuk saudara yang concern pasal masalah ini kencing manis dan sebagainya, ada gula O. Gula O ini adalah untuk kesihatan sebab tanpa kalori, tanpa gula saudara. Dia letak ada renjisan tu, sekali renjis cukup rasa manis. Saudara boleh berpesan dengan Al-Azhar. Kalau saudara tidak dapat menghubungi Al-Azhar untuk mewawarkan produk saudara, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dan Siti Farehah ni jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapat bekalan, membeli buah-buahan yang manis, murah, dan buah-buahan sebut terus dihantar ke rumah saudara, bolehlah hubungi saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhir sekali tentulah
makanan yang cukup mengasyikkan saya, iaitu popiah sirih Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Popiah sirih Lady Maria boleh saudara perolehi dengan memesan daripada saudara Nizam di talian 019 435 1203. Okey saudara, itulah keadaannya ini e-commerce kita. Saudara Zai Aini Selangor PH, Sabah PN, Johor nak PRN, Kedah tak tahulah. Naik semua tempat-tempat tu, tak tahulah saya apa ini saudara Zai Aini ya. Baik saudara, kita teruskanlah kehidupan kita santuni segmen naluri kehidupan. Saudara, sebenarnya dalam naluri kehidupan ini, jika kita tidak merasa malu, buatlah suka hati anda, saudara, kerana telah bercerita oleh Abu Mas'ud Uqbah, kerana katanya baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang diperolehi oleh manusia dari perkataan ataupun yang disepakati oleh para nabi adalah, jika kamu tidak merasa malu, berbuatlah suka hati kamu. Kalau anda rasa tak rasa malu, buatlah. Ini hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Statusnya adalah hadis sahih. Pengajaran ini, malu adalah akhlak yang mendorong pada seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat, serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Jadi rasa malu merupakan satu perkara yang diwariskan oleh para nabi kepada manusia, generasi demi generasi, saudara, hingga kepada generasi umat Muhammad SAW. Di antara perkara yang didakwahkan oleh para nabi terdahulu kepada umatnya adalah berakhlak serta merasa malu. Ungkapan ini bermaksud merupakan malu, ia merupakan ancaman. Apabila engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka perbuatan tersebut anda akan buat sesuka hati. Jadi kerana Allah SWT juga berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-40, kata ini maksudnya, perbuatlah apa yang kamu kendaki, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi anda buatlah apa pun anda nak buat, tetapi ingat Allah melihat. Dan sebab itu kita harus merasa malu. Kerana Ibnu Qutaibah menyatakan, barang sesiapa yang tidak lagi memiliki rasa malu, ia akan berbuat sesukanya, sebab yang menghalangnya untuk berbuat keburukan adalah rasa malu. Barang siapa yang tidak lagi memiliki rasa malu, pastinya akan terjerumus dalam setiap amalan kecil. Itu orang yang memiliki sifat malu tidak akan melakukan sesuatu sesuka hatinya tanpa mengira dosa dan pahala. Jadi malu adalah sifat yang mendorong pemiliknya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ingat saya, negara rahmah, umat sejahtera. Saya baik. Usai naluri kehidupan, kita santuni sedikit ceripan, kata-kata kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Katanya, tidak ada seseorang pun yang boleh terus-menerus memberikan sumbangan bagi kesejahteraan material, intelek dan moral di tempat ia hidup tanpa mendapat ganjaran yang memadai. Jadi setiap apa yang mereka lakukan itu mesti ada ganjarannya. Kerana ruangan terbesar di dunia adalah ruang yang diisi dengan kemajuan diri. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata. Baik saudara, seperti biasa, permulaan bicara saya tentulah saya akan mengutarakan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat soal lain, saya harus menyuarakannya. Saya sekarang ni tengok nampak gayanya bila keadaan COVID dah mula meningkat balik ni, kekhawatiran saya kalau PKP dilakukan, apakah kita dapat meneruskan kehidupan dengan tenang? Ini keadaannya saudara. Dan kita mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had, kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Itu peringatan saya. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini adalah jangan perjudikan kehidupan rakyat. Ini bukanlah saya mengingat saya memberi warning, tidak, tapi saya mengharapkan agar pimpinan dan siapa saja jangan kita memperjudikan tentang kehidupan rakyat. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, seperti biasa,
Pergi bertiga ke rumah Pak Manan, mesra sambutannya, kami merasa harapan warga islah kepimpinan, jangan hanya mengidam kuasa. Kerana warga mengharapkan adanya islah kepimpinan, adanya perubahan, adanya perstrukturan kepimpinan yang jauh lebih baik daripada dahulu. Kata Pak Nazir lagi, ke rumah rakan di Pekan Kerpan, duduk di beranda, dihidang pisang. Rakyat impikan 1000 harapan, tetapi dinoda pimpinan songsang. Saudara, ke rumah rakan di Pekan Kerpan, duduk di beranda, dihidang pisang. Rakyat impikan 1000 harapan, tetapi dinoda pimpinan songsang. Jadi itulah keadaannya. Rakyat mengharapkan dengan 1000 harapan, tapi ternoda semuanya apabila adanya pemimpin yang songsang. Dan rupanya malam tadi saya tersalah sebut perkataan menyengat tu sebenarnya bukan menyengat tapi menyagat. Saudara kena ingat ya, Pak Nazir ni begitu berhati-hati dengan setiap perkataan yang saya lontarkan. Beliau concern setiap ayat ataupun perkataan yang saya sebut, sebab tu dia minta saya betulkan. Pak Nazir, saya minta maaf. Kita biasa kalau kita buat silap kita minta maaf. Iaitu menyengat sebenarnya bukan, ialah menyagat, iaitu sagat seperti kelapa. Kerana pantunnya dicuci bersih si ikan kelah, kemudian menyagat si buah kelapa. Pemimpin masih terus berbalah, rakyat tergugat ekonomi di apa. Itu kata-kata Pak Nazir semalam. Dan saya minta maaf Pak Nazir sebab tidak niat saya untuk memperbetul ataupun mengubah ayat itu atau perkataan itu ya, bukan menyengat, menyagat. Sagat kelapa, saudara. Kadang-kadang macam kita mengukur kelapa lah, tapi gunakan sagat. Baik, saudara. Usai pantun Pak Nazir, saya santuni juga dengan pantun daripada pejuang daripada Perak Tengah, Saudara Din Malik. Sebab dia mengatakan bahawa perjuangan Mr. Tibet katanya sudah pun berlalu di Parlimen hampir 20 tahun. Tapi sehingga hari ini, sehingga kan kemarin baru Perdana Menteri menyangkuti dan mengharapkan agar Tibet ini dijadikan mata pelajaran di sekolah. Itulah keadaannya. Jadi bagaimanapun beliau masih terus berjuang. Hari ini dia hantar pada saya gambar-gambar, dia menyantuni pelajar-pelajar yang mengikuti kursus pertanian moden secara Tibet di iGrow. Kursus percuma, makan percuma, tempat tinggal percuma, katanya dapat pula allowance. Jadi saudara bolehlah pergi ke iGrow. Sampai itu beliau mengirimkan 2 rangkap pantun, katanya sorong papan, tarik papan, orang buta teraba-raba. Orang lain maju ke hadapan, Malaysia mengundur, cacah marba. Itu keadaannya. Akhirnya kerana pemimpinan dan hala tuju kita dalam keadaan cacah marba, kita berundur, kita mengundur. Saya khawatir negara kita akan jadi sebuah negara yang mundur, berbeza dengan negara jiran yang semakin laju ke hadapan. Katanya lagi, budak kecil bertukar lampin, nakal sedikit, ibu menjeling. Mau lihat bagusnya pemimpin, tengok penasihat yang duduk di keliling. Itu kata saudara Nordin. Nak tahu baik atau tidaknya pemimpin itu, lihatlah siapa yang menjadi penasihat di sekelilingnya. Sebab itu jangan jadi mereka sebagai orang yang keliling kelalang. Terima kasih saudara Nordin, terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang cukup berarti untuk kita santuni bersama. Baik saudara, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Kerana orang tua-tua kita dulu berkata bahawa pemimpin hendaklah sentiasa, pemimpin mestilah sentiasa menjaga adat, menjaga syarak dan menjaga kemurnian jiwa. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Sebab itu umat Melayu wajar dipimpin oleh pemimpin yang elok. Kata pemimpin dahulu, carilah pemimpin yang elok. Kerana bila menjadi pemimpin yang elok, tahu di mana tempatnya duduk. Dia tahu dirinya kat mana. Dan dia tahu amanah yang ia perlu, yang ia pegang. Tahu menyemak yang baik dan buruk. Hatinya lapang, lidah seronok. Jadi bila hatinya lapang, lidahnya baru bicaranya itu dengan mudah, dengan ceria, saudara. Fikirannya panjang, tahukan esok. Jadi dapat meneka apa yang akan dapat lakukan untuk hari besok, hari kemudian. Bila jadikan pemimpin, ianya susuk. Susuk tu hebat. Kalau jadi pemimpin, boleh menjadi macam kalau kita pakai susuk, berceria lah wajah kita, saudara. Dan dijadikan tua, tidak penyuntuk. Tidak menjadi
Kalau jadikan ketua, dia tidaklah pendek akalnya. Dijadikan induk, fahamannya elok. Dijadikan tiang, tidakkan lampuk, tidakkan lapuk, memimpin umat tuah bertumpuk. Itu kata-kata pemimpin terdahulu, dan kita mengharapkan lahirnya pemimpin yang elok. Saya mohon maaf saudara, kadang-kadang bicara saya ini tersekat-sekat kerana saya masih lagi dalam kuarantin. Kau nak buat saya tersadailah duduk di rumah. Kuarantin diri kendiri ya saudara. Kita sambung lagi malam besok tentang bicara ilmu. Baik saudara. Seperti biasa juga, bila saya nak memulakan pencerahan ini, saya perlu memberi peringatan kepada teman-teman atau siapa saja yang menyunting live saya ini untuk dimasukkan dalam channel YouTube ke ataupun sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Kerana saya tidak ada berkemampuan untuk menyemak atau memantau apa saja yang anda suntingkan, yang anda masukkan dalam channel-channel begitu. Begitu juga dengan komen-komen. Saya lihat sendiri, kadang-kadang komen saudara hantar waktu saya berbicara ini, kadang-kadang tak sempat pun saya nak santuni. Kadang-kadang dapat tengok laju. Mata pula tu gabun sedikit. Saudara, jadi kena ingat bahawa ini adalah ruangan pencerahan politik untuk memastikan agar warga kita sentiasa berinformasi. Tak ada niat lain, saudara. Semua ini hasil daripada pembacaan saya, daripada media sosial, media arus perdana, dan juga perbualan saya dengan pimpinan-pimpinan tertentu, serta pengalaman saya sebagai warga jurnalis dulu. Ingat saudara, bila saya memberi pencerahan, kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju. Prinsip kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Kalau saudara nak menyantuni ataupun saudara mahu menghantar kiriman, saya minta kalau boleh gunakanlah bahasa-bahasa yang baik-baik. Sebab kita adalah warga cinta damai. Kita bukan nak mencari permusuhan, kita nak mencari sahabat. Saya tak kisah sama ada saudara dari parti mana pun. Saya menghulur tangan untuk bersahabat. Soal pemikiran, ideologi politik kita berbeza, itu soal lain. Tapi ukhuwah kemanusiaan itu perlu dijalin. Saya tak pernah langsung memandang serong, memandang hina kepada siapa saja, sama ada anda daripada parti DAP ke, anda daripada parti keadilan ke, anda daripada parti PAS ke, anda daripada parti muda, apa parti saja dari segi politik yang anda anuti, lebih-lebih lagi daripada parti UMNO, saya akan menyantuni, saya mengulur tangan untuk menjalin ukhuwah. Bila kita menghadapi suasana sesuatu yang bercanggah, jangan kita jadikan itu sebagai jurang untuk membuatkan kita bermusuh. Saudara boleh hantar, tak ada masalah. Cuma saya harap jangan ada cacian, maki hamon, saudara. Kita nak hidup di dunia pun tak lama, saudara. Kalau saudara rasa tak setuju, nyatakan saya tak setuju. Sebabnya gini, 1, 2, 3, supaya kita pencerahan. Jangan terus masuk, lontarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Saudara, saya amat mengharapkan supaya pencerahan kita ini berjalan saban hari, dan saya akan berusaha saban malam, walaupun kesihatan saya tak begitu baik, saya akan berusaha untuk memberi pandangan. Jangan pula kata orang tua ni kata lain tak ada, lebih baik duduk ketika semayang, macam-macam lah yang saya dapat. Tak apalah bagi saya, itu dugaan bagi saya. Tetapi saya hanya berharap agar warga kita hanya sekadar memberi informasi, saudara. Sebab saya rasa saya terpikat dengan kata-kata bila harta dimonopoli oleh orang yang berkuasa dan keluarga serta pengikutnya, kemudian ilmu dipelajari hanya untuk tuntutan dunia, bila amanah dikhianati, zakat dipandang ringan. Jadi mereka mempelajari agama supaya dipuji, bukan kerana tuntutan agama. Jadi lelaki yang terlalu taat pada isteri dan tidak taat pada ibu bapanya, mementingkan kawan lebih daripada ibu bapa, dan lahirnya pemimpin yang lemah dan tidak bertanggungjawab, serta masjid tidak lagi dikunjungi. Mungkin inilah antara sebahagian daripada sebab turunnya bencana yang kita alami ke atas seluruh kaum itu. Ini yang kita khawatiri, saudara. Sebab itu, kalau boleh, kita janganlah bersikap sedemikian, saudara. Kerana hari ini saya khawatir juga saban waktu tiba-tiba ada saja ini peringatan daripada Jabatan Kaji Cuaca.
kita dah mengalami musibah banjir. Tiba-tiba hari ini keluar lagi peringatan daripada Jabatan Kaji Cuaca mengatakan bahawa akan berlaku hujan yang berlarutan. Kali ini katanya agak membimbangkan jika ini berlaku. Kawasan-kawasan yang mungkin menghadapi hujan berlarutan adalah Rompin di Pahang, di Mersing dan Kota Tinggi di Johor. Dan ia akan bermula mulai malam ini sehingga hari Selasa. Itu menurut laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca. Ia juga memberi amaran dan peringatan kepada penduduk-penduduk di kawasan Kudat serta kawasan Sandakan di Sabah. Begitu juga katanya the area involved, kawasan terlibat adalah Telupit, Kinabatangan dan Beduran. Itu kenyataan daripada Jabatan Kaji Cuaca. Mengatakan bahawa hujan dijangka berterusan di East Coast, di pantai timur semenanjung Malaysia, di pantai barat di Sarawak dan di timur Sabah sehingga bulan Mac. Saya bila dengar gitu, dada lah, janganlah lagi musibah pada berlaku pada negara kita. Tak sanggup saya melihat warga kita ditimpa bencana dalam kesukaran. Kerana hari ini pun saudara, saya dapat melihat bagaimana contoh, banyak lagi barang-barang yang naik. Tapi kerana ini makanan yang paling mudah, yang dulu kita anggap murah tapi sudah mahal. Itu harga telur sendiri, grade AAA telah naik sebanyak 59.2%. Kenaikannya iaitu kepada 43 sen. Zaman saya dulu kalau telur besar begitu cuma 5 sen atau 10 sen. Sekarang ini sudah 43 sen. Itu harganya bukan di pasaran tapi harga dari ladang. Jadi pembekal ataupun mereka membeli daripada pengusaha-pengusaha atau peternak dengan harga 43 sen sebutir. Begitu juga yang bagi grade C meningkat lebih tinggi iaitu 67% kepada 40 sen sebutir. Artinya kalau satu papan, kalau 10 butir sudah jadi RM4. Kalau 20, RM8. Ini keadaannya. Apakah mampu kita meneruskan kawalan harga makanan dalam keadaan begini? Ini kekhawatiran saya. Sebab itu saya melihat catatan sahabat saya, saudara Rizal dari Endau. Dia ada kiriman petang tadi. Dia kata harga ikan atau makanan laut, dia kata tak berapalah kita siasahkan sangat. Kerana nelayan masih mencari rezeki yang kita tak tahu apa adalah lautan itu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Dan kadang-kadang kita import daripada Thailand atau Vietnam. Dan bolehlah ke laut. Laut masih luas terbentang. Cuma dia kata bahawa peternakan darat itu ayam, itik, lembu, kambing, semua ini sebenarnya boleh kita lakukan seandainya Kementerian Pertanian berbual atau berbincang dengan kerajaan negeri mana ada kawasan tanah yang terbiar, gazetkanlah sementara untuk pertanian moden dan kita beri peluang pada anak-anak muda. Siapa nak bertani, siapa nak beternak, kita berikan mereka bantuan. Maka saya rasa ini boleh menyelesaikan masalah. Bukanlah semua, tetapi paling tidak mengurangkan beban. Anak-anak muda kita ramai yang tak ada kerja. Tapi kalau ada galakan daripada pihak Kementerian Pertanian dan juga daripada pihak kerajaan negeri, tak adalah mereka duduk tenung dekat depan pintu ataupun tak tahu nak buat apa. Kerana sekarang ni pekerjaan semakin sukar, saudara. Itu jadi kita minta agar dipermudahkan. Kerana kalau kita lihat, bukan hanya ikan, telur, ayam dan sebagainya, kacang buncis pun sekarang ni sudah naik sampai RM20 sekilo. Ambil lah, belilah beberapa batang dah RM4. Jadi sekarang ni bila kita kata nak jaga telur ayam, ayam naik. Nak jaga ikan, daging naik. Jadi pimpinan masih bercakap lagi soal COVID lah, soal itu ni, rakyat semakin bosan. Sebab itu saya mengatakan bahawa Kementerian Pertanian dan juga kerajaan negeri berbincanglah. Banyak kawasan-kawasan, tak kisahlah sama ada negeri Selangor ke, negeri Perak ke, ataupun negeri mana-mana pun. Boleh, bukan kita tak ada tanah terbiar. Boleh diusahakan supaya dijadikan kawasan pertanian moden. Asalkan ada upaya, ada usaha di pihak kementerian. Kita sekarang ni sudah berada dalam suasana yang memerlukan satu tindakan yang segera. Bukan boleh berlengah-lengah lagi. Itu keadaan kita dalam terdesak sekarang, saudara.
Kerana dulu peternak, pekebun dapat subsidi, tapi sekarang dah tak ada pula katanya. Ini yang dikhawatirkan. Kita memerlukan makanan. Jangan sampai negara menghadapi krisis makanan saudara. Dan usai soal pertanian, tiba-tiba saya teringat satu ketika dulu sebelum negara Greece menghadapi krisis kewangan yang begitu mendadak sehingga negara tersebut diisytiharkan muflis. Saya juga masih teringat lagi bagaimana Midland Bank di England menghadapi krisis. Akhirnya bank tersebut ditutup kerana apabila penyimpan-penyimpan tak dapat mengeluarkan wang mereka. Dan hari ini berlaku kira-kira 100 orang pemegang akaun yang berdaftar dengan sebuah bank tempatan. Semalam katanya mereka mendesak supaya akaun mereka yang dibekukan oleh bank tersebut segera dinyah bekukan. Kerana menurut jurucakap kumpulan itu, ialah saudara Muhammad Amirullah Mat Zain, beliau menyifatkan pembekuan ke atas akaun yang tidak wajar dilakukan dan menjejaskan banyak urusan kewangan harian mereka. Katanya tindakan bank berkenaan membekukan akaun tanpa sebarang notis dan penjelasan musabah juga tidak bertanggungjawab. Ramai persatuan pengguna-pengguna Muslim pun sudah mengambil tindakan supaya jangan diteruskan pembekuan. Pasal apa nak dibekukan akaun orang? Kamu bagai nak gerak minta orang gunakan bank kamu, menyimpan dalam bank, tiba-tiba sekarang ni dibekukan pula. Kalaulah berlaku masalah teknikal dan sebagainya, tak sepatutnya tiba-tiba dibekukan. Sepatutnya beritahu, beri notis. Sebab tiap-tiap penyimpan dia punya hubung nombor telefon dan sebagainya. Mesti ada satu tindakan lebih awal. Tiba-tiba dibekukan. Dan keadaan begini saya agak khawatir. Saya harap agar bank negara dapat melihat perkara ini secara tuntas. Kerana katanya jumlah mangsa mungkin lebih tinggi. Dan setakat ini kata ini pengusaha-pengusaha Muslim, dia kata mungkin melibatkan lebih kurang 11,000 pengguna. Kalau bank sudah membekukan akaun orang, apa maksudnya? Ini saya rasa keadaan ini satu keadaan yang tidak baik. Keadaan yang mendesak untuk pimpinan ataupun bank negara campur tangan. Bank sebut hendaklah diselia sebaik mungkin. Saya khawatir sebab dulu saya pernah waktu saya berada di London ketika itu, tiba-tiba heboh satu England, satu London mengatakan Midland Bank menghadapi masalah, orang nak keluar duit tak boleh, maka berlaku kios. Dan akhirnya saat-saat itu saya ingat lagi kesan daripada itu, mata wang pound sterling jatuh berbanding dengan dolar Amerika. Saya tak tahu apakah yang berlaku di belakang tabir kejadian ini. Kita mengharapkan agar bank negara sentiasa mengawal. Jadi dalam situasi begini, saya rasalah amat wajar kiranya rakyat menilai ungkapan kata-kata yang dikirim pada saya ini agak menarik untuk fikir-fikirkan. Pertama sekali, jangan sampai fitnah dikatakan dakwah. Kita ni sekarang ni dalam suasana politik yang kemelut, saudara. Bukan hanya kejadian-kejadian yang tak sepatut boleh berlaku di negara kita ini, malahan politik kita pun dalam keadaan yang bersimpang siur. Sebab itu, kalau boleh, janganlah sampai fitnah itu dikatakan dakwah, sementara menyebar kebencian itu dikatakan jihad. Dan jangan juga sampai mencaci maki orang lain dianggap kritikan, sedang memprovokasi dianggap sebagai kebebasan bersuara. Buatlah aku provokasi, kata itu, kata ini. Itu kononnya dikatakan kebebasan bersuara atas nama demokrasi. Dan setiap pelaku dalam kesongsangan politik dikatakan sebagai pejuang Islam. Ini harus kita fikirkan, saudara. Banyak saya nampak sekarang ni. Dan seperti biasa malam ini, tadi bertempat di Dewan Seri Pekembar di Paguh, Johor, UMNO Barisan Nasional memulakan gerak kerjanya untuk pelancaran Majlis Jentera Pilihan Raya Gerakan bagi Zon Utara Johor. Saya dapat kiriman, saya tengok tadi dalam media sosial, memang sebab saya katakan bahawa UMNO Barisan Nasional sudah jauh ke hadapan dengan persiapannya. Dan saya lihat kalau begitu keadaannya macam di Paguh,
maka kawasan Bukit Gambir dan sebagainya, insya-Allah rasanya UMNO Barisan Nasional besar kemungkinan menang besar. Bagaimanapun saudara, tak maaf saudara, tekak kering. Inilah akibatnya saudara bila kuarantin di rumah ni, kesannya kita akan mengalami tekak selalu kering saudara. Tak maaf saudara. Ya, saya agak terkejut hari ini saudara apabila Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah sewaktu beliau berada di Pulau Pinang. Hari ini beliau menyampaikan ucap tamanya di Dewan Tunku Sek Putra dalam Forum Perpaduan Muhibah Negeri Pulau Pinang. Saya hayati ucapannya dan saya mendengar, saya agak terkesan, iaitu bila beliau mengatakan bahawa negara sekarang ini sedang berhadapan dengan kegagalan politik dan ekonomi, dan ia hanya mampu ditangani melalui kepimpinan yang luar biasa. Artinya kalau tiada pemimpin yang luar biasa sifatnya, sukar untuk kita menangani suasana politik hari ini. Ya, menurut Yang Berhormat Tengku Razali, beliau juga merasa bimbang. Kerana krisis yang mungkin berlaku dalam masa terdekat bakal mengakibatkan banyak kesukaran kepada rakyat. Antaranya katanya adalah kegagalan kepimpinan dan parti politik, krisis kesihatan yang mengancam nyawa yang memberi kesan kepada setiap aspek kehidupan, gangguan rantaian bekalan makanan yang boleh menjejaskan kestabilan keselamatan makanan negara kita. Itu kenyataan Yang Berhormat Tengku Razali. Beliau tidak, sepanjang saya rapat dengan Yang Berhormat Tengku Razali ini, jarang beliau memberi peringatan ataupun memberi kenyataan-kenyataan yang begini. Saya rasa ini sudah berada dalam paras yang terus kritikal saudara. Kerana sebarang gangguan rantaian bekalan makanan, kata Yang Berhormat Tengku, boleh mengakibatkan krisis struktur yang mendalam dalam semua aspek kehidupan. Salah satu kesan yang mengganggu ini ialah pengangguran yang meluas. Beliau bukan bercakap sembarangan. Dari segi percaturan dalam politik, penglibatan dalam politik bukan sehari dua. Kita harus menghormatinya. Saudara 11 penggal jadi ahli parlimen di Igu Musang. Kadang-kadang anak-anak muda tak kenal beliau, sebab itu kadang-kadang kita cakap. Tapi kita kena hayati ungkapan katanya. Kerana disebabkan ini, sebab gangguan ini yang dikhawatirkan oleh Yang Berhormat Tengku Razali adalah nilai ringgit akan jatuh dan bakal berlaku penyusutan reserve dolar Amerika. Dan ini bakal menyebabkan inflasi serta krisis bekalan makanan serta keperluan yang lain. Ini bukan benda main-main saudara. Walaupun kita sekali sibuk nak adakan pilihan raya di pilihan negeri di Johor, tapi perlu ambil peringatan. Jadi beliau juga turut menyentuh tentang kegagalan institusi parlimen. Institusi parlimen dilihat berada dalam keadaan tidak berfungsi. Ini akibat rasuah politik dan politik yang berpuak-puak. Kita sudah memasuki suasana padan pun, mungkin sebab itu pelabur-pelabur tidak ada keyakinan pada kita melihat tidak adanya kestabilan politik. Dewan Rakyat, kata Yang Berhormat Tengku Razali lagi, tidak lagi mewakili mandat pengundi. Sedangkan itu Dewan Rakyat untuk membincangkan tentang kehidupan rakyat. Tidak lagi katanya mewakili mandat pengundi. Ia telah pun menghakiskan keyakinan rakyat kerana kelakuan beberapa ahli parlimen. Ia dilihat sebagai satu kegagalan dan tidak mewakili negara kerana wakil rakyat berkelakuan seolah-olah mereka tidak mewakili dan membawa harapan rakyat sebagaimana yang diharapkan. Ahli-ahli parlimen, kata Yang Berhormat Tengku, hanya mewakili puak mereka sendiri di Dewan Rakyat. Mereka berusaha untuk mendapat manfaat diri dari segi kewangan dengan dianugerahkan jawatan politik. Itu yang saya katakan. Yang mereka pentingkanlah tembuluk diri mereka sendiri. Akhirnya Dewan Rakyat mempamerkan kegagalan pemimpin. Kerana itu rakyat berhak untuk mendapat kepimpinan yang mengutamakan negara sebelum cita-cita politik mereka. Sepatutnya begitu. Sebab itu saya katakan, bila mereka answerable to the boss ataupun ketua mereka ataupun orang yang memberi gaji kepada mereka, maka mereka tidak lagi menjalankan tugas serta tanggungjawab sebagai ahli wakil rakyat sebagaimana yang dipilih oleh rakyat.
Mereka lupa tugas dan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat, memperjuangkan suara rakyat. They are answerable to the paymaster, orang yang membayar gaji mereka. Itu yang diutamakan. Akhirnya mereka tak berani untuk menegur, mereka tak berani untuk melontarkan pandangan secara tuntas dan jelas. Sebab itu, menurut Yang Muhammad Tengku Razali, beliau merasakan mungkin terdapat banyak lagi krisis yang tidak kita ketahui akan datang, di mana negara tidak bersedia untuk menghadapinya, dan adalah satu kesilapan untuk kepimpinan bertindak balas hanya apabila ia berada dalam keadaan yang sudah terlalu parah. Jadi kalau benda dah parah begitu, baru kita nak tangani, ini merupakan satu kesilapan, saudara. Kerana itulah hari ini kita memerlukan kepimpinan luar biasa yang membantu untuk menghadapi negara keluar daripada krisis politik, krisis ekonomi, krisis kesihatan dan krisis keuangan yang sedang kita hadapi. Dan Yang Muhammad Tengku Razali dia begitu tegas, dia kata rakyat perlukan penjelasan. Sebagaimana yang saya baca ni, ini laporan daripada Sajaratul Huda Muhammad Rusdi daripada Sinar. Yang saya baca tadi, kata Yang Muhammad Tengku Razali, kerajaan perlu memberi penjelasan secara terbuka kepada rakyat berhubung pendekatan yang diambil dalam menangani krisis kesihatan melibatkan wabak COVID-19 yang melanda negara sejak 2 tahun lalu. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razak Hamzah berkata, selain krisis kesihatan, negara juga berhadapan dengan banyak krisis susulan akibat penularan wabak tersebut. Negara sudah membelanjakan 5 bilion ringgit untuk menangani COVID-19 termasuk pembelian vaksin dan sebagainya. Beliau bimbang kerana Tengku Razali juga merasa khawatir dengan keadaan negara kita sekarang ini. Kita menghadapi banyak krisis, antaranya krisis kepimpinan, krisis kesihatan, kewangan dan sebagainya, di mana krisis kepimpinan ini terbitnya daripada krisis multi-party politics. Jadi dalam aspek kesihatan, isu COVID-19 belum selesai, sedangkan kita sudah berbelanja banyak untuk membeli vaksin dan sebagainya. Walaupun wang keluar sudah banyak, namun jumlah yang dijangkiti masih lagi meningkat. Contohnya sebagaimana hari ini, kata Tengku. Kerana itu kerajaan perlu terus dalam memberi penjelasan berhubung perkara tersebut, kerana rakyat masih tertanya-tanya mengenainya. Betul ke jumlah itu? Itu yang dimaksudkan. Betul ke pembelian vaksin itu? Berapa harganya? Semalam, kata Tengku, mencecah lebih 9,000. Hari ini lebih 10,000 jangkitan. Itu bukan jangka yang sedikit. Jadi sampai bila kita nak berbelanja, sedangkan di setengah negara yang kita tahu sudah melonggarkan segala peraturan yang ketat, namun Malaysia masih sama. Jadi mengapa begitu katanya? Kita sudah ada dos booster, iaitu dos penggalak, tapi tak reda juga. Jadi banyak persoalan di minda rakyat kerana keadaan semakin melampau. Nak potong rambut pun katanya tak boleh jika tak divaksin. Semua sekarang ni menjadi susah. Ini bukan soal beliau anti sebagai anti vaksin, tetapi mereka yang sudah divaksin pun masih dijangkiti juga. Jadi yang mana betul ni? Ini yang rakyat persoalkan. Sehingga hari ini kerajaan belum memberi penjelasan secara terbuka dan ikhlas kepada mereka yang menyoal tindakan kerajaan ini. Jadi sebelum itu, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF menjelaskan bahawa peruntukan 5 bilion bagi vaksin COVID adalah untuk perolehan 73.5 juta dos, termasuk kos pelaksanaan program imunisasi berkenaan. Jadi Yang Muhammad Tengku Razali dia kata negara juga berhadapan dengan kemelut ekonomi yang menyebabkan harga barang makanan naik mendadak sekaligus menyumbang kepada kos peningkatan hidup rakyat. Jadi beliau mengharapkan agar pimpinan segera memberi penjelasan secara tuntas. Itu yang saya dapat hari ini bila seorang negarawan, seorang mantan Menteri Kewangan, seorang pejuang rakyat yang dia bila dia buka mulut tu mesti ada sesuatu. Saya bagi tahu saudara, seringkali bila saya berbual dengan Yang Muhammad Tengku Razali ini, apabila beliau melontarkan sesuatu itu, bukanlah orang kata nujum apa tidak, tapi itu berdasarkan kepada maklumat yang beliau perolehi dan hasil pengalamannya. Dan saya melihat keadaan begini, saya khawatir, saya bimbang ke mana negara kita. Kita masih berpolitik. Jadi kalau kita tengok pula macam saya ingat besoklah sudah pasal PAS ni, saudara, malas saya nak ulas macam-macam kerana parti ni. Tadi saya dengar pula apa ni kenyataan saudara Mahfuz Omar. Dia kata memanglah pemimpin PAS begitu, suka
membinatangkan sama manusia dalam melontarkan idea politiknya. Tak sepatutnya begitu, kata Saudara Mahfuz. Tapi kalau saya ulah lebih lagi, orang kata memanglah sebab dia dah keluar daripada PAS. Dan bila dijawab oleh Presiden UMNO, kalau asyik nak membinatangkan sama manusia, eloklah duduk kat zoo, kata Datuk Zahid. Dah Ketua Pemuda pula menjawab dengan alasan macam-macam. Jadi saya lihat mereka ni masih lagi tidak mahu menerima hakikat sebenar. Apa yang berlaku di Johor, pengaruh PAS memang tak ada. Dia janganlah berada dalam sindrom denial. Itu sindrom penafian. Dan semua orang, kita juga mengakui, walaupun banyak pimpinan PAS mengatakan UMNO dulu kalah, memang kita mengakui bahawa UMNO PAS kalah dalam pilihan raya umum 2018. UMNO tak pernah merasakan nak jadi abang besar, sebab kita sedari. Malahan waktu pembentukan, waktu Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri pun, kita faham bahawa kita hanya menempel. Dan sebab itu kita kadang-kadang bila kita tuntut macam-macam yang tidak dapat dipenuhi oleh Perdana Menteri, warga UMNO faham. Kerana tentulah ini menyangkut soal kelulusan daripada parti yang bersama-sama dalam satu kumpulan, iaitu parti PAS bersama dengan PBN. Mungkin pimpinan mereka tak bersetuju, maka membuatkan Perdana Menteri dalam keadaan yang tak boleh nak meluluskan sesuatu dasar. Sebab itu kita rasakan jalan yang terbaik adalah mengadakan pilihan raya umum. Sepatutnya begitu. Tak payah fikir lagi lah. Sebab sekarang ni rakyat dah letih bercakap politik sana, politik sini. Benda tak selesai lagi. Kehidupan rakyat bertambah teruk. Covid meningkat balik. Jadi kemana kita nak pergi sekarang ni? Yang dijamin konon ada pekerjaan, dah 1 juta orang ke 2 juta. Mana orangnya? Dan kehidupan rakyat berterusan dalam keadaan susah. Bila berlaku bencana banjir, macam semalam saya katakan, Selangor sendiri pun, saya rasa saya terima kasih pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor yang begitu berjiwa besar. Dia minta maaf kerana lambat dan akan berusaha. Tapi bagaimana dengan menteri-menteri persekutuan? Tak bercakap pun. Sedangkan bantuan dijanjikan. Anda berjanji untuk memberi tapi tak kesampaian. Jadi anda mengulangi apa yang berlaku era waktu negara berada dalam pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional. Dulu saya dah bercakap, janji boleh dapat itu, tapi bagaimana perlaksanaannya? Akhirnya berlaku birokrasi. Saya kadang-kadang bersimpati juga dengan Perdana Menteri, menjerit bagi anak-anak, jangan ada birokrasi. Tapi berterusan lagi, masih lagi tak boleh selesai. Bagaimana kehidupan rakyat? Ini yang kita rasakan, bahawa suasana politik hari ini tidak lagi menjamin sesuatu ketenangan bagi rakyat. Rakyat terus berbalah. Sama ada daripada parti PAS, daripada parti UMNO, daripada parti DAP, daripada parti PKR, daripada parti Amanah, daripada PBN. Rakyat di bawah berbalah. Pimpinan masih lagi tak ada masalah. Mereka ada gaji, mereka mendapat pendapatan yang besar. Mereka mengharapkan sokongan. Sokong. Rakyat di bawah berbalah bagi anak-anak. Saya mengharapkan agar kita, warga akar umbi, sama ada anda warga akar umbi UMNO, warga akar umbi PAS, warga akar umbi PKR, warga akar umbi PBM, kita perlu mengajar mereka yang di atas. Kalau mereka berbalah, kita buat tak tahu je. Kita harus menyantuni. Suasana politik hari ini yang saya lihat semakin berada dalam kemenut yang tak menentu. Hari ini saya tengok tiba-tiba saya gelak juga bila dengar bahawa parti yang baru diandaftarkan. Kita bukan nak menafikan peranan anak muda. Itu parti muda yang dipimpin oleh Syed Saddiq. Katanya hendakkan mendapat pembagian kursi yang sewajarnya dalam pilihan raya negeri Johor. Katanya sampai 10 kursi. Saya kata ini sifat macam perbiasa bidalan bahasa Melayu dulu. Belum duduk, belunjur dulu. Belum apa-apa lagi. Sedangkan kalau kamu nak minta 10 kursi daripada Pakatan Harapan, kononnya muda bersama dengan Pakatan Harapan. Kena kaji dalam Pakatan Harapan itu ada DAP, ada Parti Amanah, ada juga Parti Keadilan. Mereka masing-masing dah buat pembahagian. Keadilan 20, Amanah 20, DAP 20. Sekarang ni tiba-tiba kamu minta 10. Nak ambil, nak cekau dari mana? Janganlah belum duduk, belunjur dulu. Buat kerja dulu lah sepatutnya. Tunjukkan kepimpinan, tunjukkan kematangan.
Saya bukanlah saya kata, ya hormatlah orang yang macam di dalam Melayu mengatakan, kena ingat orang tua ni mereka makan garam terlebih dahulu. Ada banyak benda yang perlu dipelajari. Politik ini bukan hanya sekadar berebut kerusi. Politik ini juga adalah ada menyentuh masalah kepimpinan, masalah rakyat, banyak benda. Semua sepak terjang politik ini bukan semudah itu. Sebab itu saya juga berkali-kali saya mengingatkan Datuk Seri Presiden UMNO, jangan sangat kita terjebak dengan mengikut kehendak wolot-wolot ni. Mesti orang ni dia calon, mesti orang je. Akhirnya parti teruk. Akhirnya rakyat akan dijengah kehampaan. Tapi bagaimanapun saya yakin dalam pilihan raya akan datang, yang di Johor khususnya, UMNO sudah membuat ketetapan. InsyaAllah wajah-wajah baru akan menjelma. Dan wajah-wajah ini diyakini boleh membawa satu arus perjuangan yang untuk kebaikan rakyat. Saya melihat ini akan berlaku. Saya berkeyakinan. Sebab kalaulah muka-muka wolot-wolot yang comot ni, herut-berut ni tak ada lagi, saya rasa landscape politik akan berubah. Kita dah lama sangat. Saya setuju dengan pandangan saudara. 60 tahun UMNO memerintah, banyak macam-macam terjadi. Saya bersetuju. Tapi jangan lupa, selama 60 tahun itu, pemimpin yang ada itu termasuklah daripada PKR ada, daripada PBM ada. Cuma yang tak ada dalam tu lepas je. Pun mereka juga pernah berada dalam Barisan Nasional. Waktu era Tun Razak dulu, sebelum mereka keluar. Jadi jangan tiba-tiba kita terkejar salah UMNO saja. Bagi saya salah pimpinan. Kerana mereka berada contohnya di Johor. Jangan lupa saya tak mau sebut nama lah, tapi orang semua tahu apa berlaku di Johor. Era kepimpinan waktu itu. Sebab itu bila pejuang kata begitu, orang ni kata begini, saya kata yang salahnya adalah pimpinan waktu itu. Jadi rakyat akhirnya membuat keputusan orang ni salah, oh tu salah. Jadi kenapa kita nak berantakan? Hari ini saya mengharapkan, kalau boleh, tiap-tiap calon yang nak kita undi, kita perhatikan. Saya tak marah kalau anda tidak mengundi calon daripada UMNO, kalau kita melihat calon itu comot. Kalau anda tahu calon yang diturunkan itu bergelumang dengan pelbagai masalah, saya tak akan kecil hati. Walaupun saya akan berusaha untuk memenangkan parti UMNO. Tapi kalau calon turunkan calon yang tak semenggah, keyakinan saya calon kali ini, sebagaimana yang dibisikkan kepada saya, Datuk Seri Presiden mengatakan calon-calon turun kali ini adalah berubah. Mudah-mudahan, dan ini adalah perubahan, inilah yang dikatakan islah dalam kepimpinan. Dan kita mengharapkan juga apa yang berlaku dalam parti-parti di sebelah sana. Janganlah main sebut aja. Jadi macam saya sebenarnya saya tidak begitu berminat lah nak membelasah parti-parti yang orang kata dah tak sepatutnya saya belasah. Parti macam parti PBM, saya berkeyakinan bahawa nak dapat satu kursi pun, Allah, sebutkan mana kursi yang ada, mana yang boleh dapat. Hari ini lihat sendiri di Pagoh, beribu turun. Warga Barisan Nasional sudah pun kebangkitan, rakyat yang datang sama. Mereka mahu melakukan perubahan. Jadi dalam keadaan begini, nyatakan mana kawasannya. Ini 2 malam lepas di kawasan Pontian, kawasan Peti Besar. Malam ini diadakan di Pagoh. 2-3 malam lagi kita tengok pula mungkin di Johor Bahru dan sebagainya. Dan saya juga mendapati warga bukan Melayu pun sudah rasa bosan. Mereka juga sudah bosan dengan cara politik hari ini, sebab mereka sendiri macam tak bernapas. Saya jangan marah dengan saya, ini dapatan saya dan saya lontarkan untuk percambahan minda kita. Dan sepatutnya hari ini kita lah warga akan umbi menentukan mereka. Shut them off. Kita tutup mulut mereka. Kalau pemimpin yang membinatangkan sama manusia, kita tolak. Sebab itu saya yakin pilihan raya akan datang di Kelantan akan berlaku perubahan yang begitu ketara. Saya melihat ada ombak tsunami akan berlaku di Kelantan dan Terengganu. Kerana ini penolakan rakyat sekarang ni sekarang di ujung jari. Orang dapat lihat. Sebelum ini kamu cakap begini, hari ini cakap begini. Dulu masa dengan UMNO, masa berbuat baik dengan UMNO, kamu puji melangit. Hari ini kamu membinatangkan pimpinan UMNO. Ini tak betul. Dan saya bersyukur, saya harap agar pemimpin UMNO tidak menjawab persoalan ini. Jangan kita layan, kita teruskan dengan apa yang kita nak buat. Yang saya menanti sekarang ni, janji-janji pimpinan untuk melakukan islah kepimpinan, untuk berjuang untuk rakyat. Sebab itu saya dengar
Saya dengar apa kata-kata daripada Saudara Mahfuz daripada Parti Amanah. Yang lain tak bersuara lagi. Saya dengar apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau mengharapkan untuk membawa satu era kepimpinan untuk menangani pemimpin-pemimpin yang katanya Menteri Kewangan pun boleh buat reta beribu-ribu. Kalau itu yang ditangani, kita bersyukur. Rakyat nak tengok satu perubahan sebab kita dah letih. Rakyat dah lenjan. Kita ditipu oleh mereka bernama pemimpin, berjanji itu dan ini. Akhirnya bila mereka berada di anjung kuasa, apa pun tak buat untuk rakyat. Kita minta pengeluaran wang daripada kumpulan wang semalam pekerja. Lihat bagi anak-anak, bagi alasan itu dan ini. Kita minta janji nak bagi bantuan sebab rakyat dah tak ada apa. Rumah dah habis, disapu oleh air. Pun bagi anak-anak nanti-nanti. Dan mereka hilang segala-galanya tapi tak ada apa-apa. Dan sebab itu saya bersetuju kalau boleh sekarang ni kita bubarkan parlimen. Sebaik-baik mungkin kita bubarkan parlimen, kita mengadakan fresh election. Mudah saja. Soal parti muda nak bertanding tak ada masalah pada saya. Bertandinglah. Cuma saya nak berpesan pada Syed Saddiq. Orang tua kata dulu, duduk dulu. Jangan belum duduk berlunjuk. Belum duduk sekarang kau dah berlunjuk. Sakit buntut nanti jatuh. Dan bila dah jatuh ni baru nak tergadah. Bila tergantuk baru nak tergadah. Belajar dulu tentang politik ini. Apa yang anda bawa. Bukan artinya bila anda turun ke Muar, bersama dengan anak Lee Kuan Yew, orang sambut. Kita tak tahu sambutan itu adakah sambutan yang jelas, apakah mereka meletakkan harapan, kita tak tahu. You nak bawa ke mana? Ke mana nak bawa warga Muar? Sebab anda juga ahli parlimen Muar. Apa yang telah anda lakukan? Saya bukan nak mengkritik, tidak. Tapi sebagai seorang bapa lah, anggaplah saya ni sebagai bapa, melihat anak muda kita, anak-anak kita ni bermain dalam politik, mereka berada dalam landscape politik, biarlah mereka melakukan islah diri sendiri. Apa yang nak bawa? Kita mahu pemimpin muda dan kita mengalu-alukan kehadiran pimpinan muda sebab anak muda ini akan mewarisi kepimpinan masa depan. Saya sedar UMNO khususnya sekarang ni kita bakal mengalami satu ketika nanti adalah kepimpinan untuk meneruskan perjuangan selepas ini. Ini kena ingat, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Ke mana kita nak bawa negara kita ini? Pemimpin yang ada hari ini, bila dah tak ada. Macam saya katakan, saya bagi contoh, Parti PBM, kalau tiada lagi Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, Parti Perubatan Bersatu, wuyuk. Saya nampak ini sudah pun bakal berlaku. Begitu juga dengan PAS. Lepas Hayadi ni, siapa nak kita harapkan? Saya lihat saudara, lihatlah sendiri, pertelengkahan. Baru sahaja ini mantan Persujaya PAS Melaka, dia kata kalau boleh soal pilihan raya di Melaka, di Johor ni, biarlah PAS Johor menentukan arah mana. Tiba-tiba disanggah oleh pemimpin pusat. Dia kata dia ni tak ada local standby, tak ada hak untuk bercakap. Hanya kerana beliau tidak lagi memegang jawatan. Apakah itu caranya? Apakah kerana beliau hari ini tidak menjadi Persujaya PAS di Melaka, maka cakap dia tak boleh pakai? Boleh begini, adakah itu caranya? Politik, kena ingat walaupun PAS itu membawa perjuangan, kononnya berasaskan Islam, tapi kena ingat bahawa kita menyantuni politik Melayu. Ini bumi Melayu, kita penuh dengan Tuan Madinah. Kita perlu dengan caranya, dengan budi bahasa. Tak boleh nak tolak sembarangan, sembrono. Kita kena menghormati. Sebab itu bila saya dengar pemimpin membinatangkan sesama manusia, saya kata tak sesuai untuk politik kita hari ini. Bukanlah saya nak marah, bukan saya nak menyerang, pula tak mau. Kita pun tahu tiba-tiba hari ini ada seorang pemimpin pula tu, dari Melaka. Dia kata bahawa UMNO ini perlu ada moral. Sedangkan dia sendiri pun dipertikaikan moral dia. Bukan yang disebut oleh saudara Zamir Ibrahim tadi. Dia kata kena pemimpin ini kena cermin diri lah. Apakah diri moral? Ini seorang lagi timbul dari Melaka mengatakan soal moral lah, begitu tak kena ini, tak kena. Dia sendiri pun satu dunia tahu. Saya tak mau sebut nama dia. Saya kena kepala, saya dapat kiriman daripada mantan seorang timbalan menteri. Dia tak saya, dia kata tengok ni, adakah dia bermoral? Bagaimana kes yang berlaku di mahkamah yang akhir menyebabkan Lim Guo Eng dipenjara selama 2 tahun. Kes moral. Satu dunia tahu. Dan waktu itu dia berada dalam UMNO. Ini saya cakap terus terang, sebab itu saya cakap terus terang.
Hari ini kita rakyat peringkat akar umbi, kita lah menentukan sama ada mereka ini sesuai tak sesuai jadi pemimpin. Jangan kita diperbodohkan, jangan kita diperbudakkan. Dan hari ini saya nak sikit nak sentuh tentang bila musim pilihan raya datang berlaku, timbullah soal layang dan sebagainya. Kononnya bahawa MCA, semalam saya dah bercakap, MCA menuntut supaya dia nak kursi ini, siti ini dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau mengikut surat yang dikatakan surat palsu itu, saya melihat bahawa ada logikanya kalau MCA dia beri bertanding untuk sekitar dalam 10 kursi. Tapi kawasan itu kawasan yang dia boleh menang. Saya nampak kalau MCA betul-betul bertanding di Dun Pemanis, dulu dia kalah pun tak banyak. Dia kalah pada DAP. Di Dun Pemanis dia ada MCA dapat 7,900 dan pencabarnya dapat 8,300. Majoritinya tak banyak mana. Begitu juga di Pekan Nenas, di Paloh dan di Pulau Sebatang. Ini 4 kawasan yang MCA bertanding, lo kalah pada DAP. Saya melihat dengan kebangkitan sekarang ni, warga bukan Melayu terhadap Parti UMNO Barisan Nasional, saya berkeyakinan kalau letak MCA bertanding daerah itu, mungkin mereka boleh menang. Kalau mereka menang, itulah caranya. Bukan bertenggek di atas bau UMNO. Mesti berikan jawatan kawasan itu, kawasan yang majoriti warga penghuni-penghuni Melayu. Tidak, ini kawasan yang ada 50-50 dengan bukan Melayu. Itulah sepatutnya. Di kawasannya, Dun Pemanis, Pekan Nenas, Paloh dan Pulau Sebatang. Dan ada juga lagi 4 kawasan yang saya nampak kalau MCA betul-betul bergerak senada, sealiran, didukung oleh penghuni-penghuni Melayu di kawasan seperti di Pengarang, boleh menang. Di Tangkak boleh menang. Di Yomping dan di Jementah. Jadi katanya MCA boleh dapat 8 kursi. Tapi untuk dapat yang kursi macam di Bentayan tu tak payahlah. Sebab DAP dapat sampai 18,000, MCA cuma dapat 4,000 saja. Begitu juga di Johor Jaya. Jangan habis masa lah. Tapi mereka boleh bertanding atas nama pertandingan. Jangan bagi menang percuma. Macam di Johor Jaya tu, DAP dapat 32,000 dan MCA cuma dapat 16,000. Jauh saya. Setengah. Begitu juga di Senai. Senai ni kawasan airport di Johor Bahru. Saudara, MCA dapat 9,300, sedangkan DAP dapat 28,000. Jauh. Begitu juga di kawasan Setulang. MCA dapat 11,000, DAP dapat 24,000. Jadi 4 kawasan ni bolehlah bertanding. Tapi saya rasa dari segi aliran data yang saya peroleh, suka. Tapi kalau untuk 8 kawasan ini ada ruang untuk mereka menang. Sebab itu saya mengatakan pilihan raya kali ini di Johor, saya melihat bahawa kebangkitan rakyat sudah sampai. Cuma saya minta agar kita, warga akar umbi sekarang ni, jangan kita terjebak dengan politik mereka yang di atas. Saya berseru bukan hanya pada warga UMNO. Saya juga berseru pada teman-teman saya daripada PAS, mereka akar umbi. Kita ketepikanlah. Cukup-cukuplah walak kalau pemimpin pun sombong, angkuh dan sebagainya. Begitu juga warga daripada keadilan. Berhentilah kita maki sama-sama kita. Kita santuni. Ingat bahawa kita semua ada saham untuk membangunkan negara kita. Sebab itu saya bila apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah tadi agak menggerunkan saya. Bersamalah kita menyantuni bagaimana untuk kita mencari satu penyelesaian supaya negara kita ini dapat kita bangunkan, dapat kita makmurkan kembali. Negara kita masih kaya raya, saudara. Masih ada ruang. Tapi orang tidak yakin disebabkan oleh kepimpinan yang penuh dengan falasi, kepalsuan, bercakap penuh dengan retorik tapi tidak melakukan kerja. Lihat sendiri. Sehingga saat ini cuba kita dengar berapa kerat menteri yang ada di anjung kuasa si perdana yang buat kenyataan yang untuk membantu rakyat. Kita terkapai-kapai. Dan saya mengharapkan sempena besok dah mula start kerja hari Isnin, saya masih lagi kuarantin ni. Saya harapkan agar mereka yang bernama pemimpin bekerjalah, santunilah kehidupan rakyat ini dengan penuh keikhlasan. Cukup-cukuplah anda membuat kereta, cukup-cukuplah anda memenuhi tembulu anda dan anak isteri anda. Kena ingat bahawa rakyat ini memerlukan sentuhan anda untuk segera menyelamatkan warga keluar daripada kemelut kehidupan ini. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.